Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah pada malam ini merupakan Isnin yang ketiga bagi bulan Februari ini. Kita bertemu sebanyak 2 kali dalam sebulan bagi kita menambah ilmu kita tentang kisah-kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam. Apa yang kita nak tambah ilmu di sini adalah merujuk kepada kita membincangkan tentang info-info berkenaan dengan beberapa situasi, keadaan tentang para rasul yang mungkin selama ini kita mempelajari maklumat yang berbeza dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini. Inilah sebenarnya yang kita nak fokus, iaitu kita nak membincangkan tentang apakah fakta yang paling dekat kepada benar, apakah fakta yang boleh kita kemukakan bagi membincangkan perkara-perkara kemusykilan yang dikait dengan kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam. Tuan-tuan, pengisian kita ini sebenarnya bergantung penuh kepada kitab yang dikarang oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Gambar kitab dia yang ni lah. Tengok yang depan ni. Okey, kitab ni. Kitab Mawaqiful Anbiya'i fil Qur'ani karangan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Jadi secara tak langsung pengisian kita ni adalah pengisian kepada bedah kitab juga. Namun saya ringkaskan apa yang terkandung dalam kitab tersebut kepada beberapa isi penting untuk kita perbincangkan pada setiap pertemuan kita. Jadi malam ni kita nak bincang tentang isu apa? Okey, kita nak bincang tentang Nabi Allah Hud alaihimussalatu wassalam. Pada kuliah yang lalu, iaitu pada bulan lepas, kita telah selesai membincangkan kisah Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh. Kisah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam ada 8 kemusykilan. Jadi selepas kisah Nabi Allah Nuh, kita terus kepada Nabi yang ketiga, iaitu kisah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam ini, sekejap saya tunjukkan silibus yang telah pun kita bincangkan. Okey, sekejap. Okey, sebelum tu tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan baik? Jelas, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik. Kalau tuan-tuan masih mengingati bahawasanya pada nota yang pertama dulu, siri 1, kita telah menyenaraikan pada muka surat yang ketiga. Kita ada menyenaraikan apakah fakta-fakta kemusykilan yang kita akan pelajari. Jadi kita terus kepada kisah Nabi Allah Hud. Okay, kalau lihat dalam silibus ini, dalam kitab yang kita rujuk ni ada 5 kemusykilan. Ada 5
kemusykilan yang dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Malam ni kita nak bincang kemusykilan yang pertama. Kita nak bincang sebelum tu nampak tak yang saya bentangkan nota yang silibus ni? Senarai tajuk ni. Nampak? Nampak, alhamdulillah, jazakillah khairah. Okey, malam ni kita nak bincang isu pertama tentang asal usul nama kaum dia Ad dan nama Nabi Allah Hud itu sendiri. Adakah nama Hud itu adalah nama Arab? Adakah kaum Ad itu adalah bangsa Arab? Kita akan bincangkan pada malam ni. Yang kedua, kita akan berbincangkan tentang pengertian Iram. Pengertian Iram yang terdapat dalam suratul Fajr. Kita akan jumpa tentang perkataan Iram dzatil imad. Apa makna Iram pada suratul Fajr ini? Adakah Iram itu adakah dia merujuk kepada tempat, lokasi, ataupun Iram ni adalah gelaran lain bagi kaum Ad? Malam ni kita akan bincangkan. Yang ketiga, kita akan membincangkan generasi kaum Ad. Kenapa kena bincang? Okey. Kerana setiap perbincangan kemusykilan ni ada pendapat para ulama sejarah mengatakan kaum Ad ini dia ada dua batch. Dia kata ada dua generasi. Ada generasi kaum Ad yang pertama, lepas tu Allah lahirkan pula generasi kaum Ad yang kedua. Adakah itu benar? Dan apakah hujah yang mengatakan kaum Ad ini ada dua generasi? Okey, tuan-tuan setia untuk mengikuti perbincangan pada malam ini. Jangan ke mana-mana. Macam kita buat siaran TV lah pula. Okey. Yang keempat, malam ni kita nak bincangkan tentang kebinasaan kaum Ad sebanyak dua kali. Dua kali tu sebenarnya nak merujuk kepada dua peringkat azab. Adakah kaum Ad ini dia menerima azab hanya dengan mereka ditimpa angin yang kencang ataupun ada azab lain? Yang inilah empat perkara yang kita akan bincangkan pada malam ini. InsyaAllah sasarannya empat perkara. Empat kemusykilan. Moga-moga Allah Ta'ala melapangkan urusan kita untuk kita bincangkan keempat kemusykilan ini. Satu lagi yang kelima ni kita sambung insyaAllah pada bulan yang berikutnya insyaAllah. Baik. Boleh saya teruskan dengan saya bentangkan PowerPoint, nota? Okey, cuma nota. Boleh, alhamdulillah. Syukur dapat anak murid ni semua boleh. Masya Allah. Okey, nota saya belum sempat membuat pengedaran. InsyaAllah selepas habis kuliah ni nanti saya masukkan di dalam Google Drive link yang menyimpan nota-nota bagi tajuk pada malam ni. Okey. Jadi kita terus kepada kemusykilan yang pertama tanpa kita melengahkan masa kita. Okey, kemusykilan yang pertama kita nak bincang nama Nabi Allah Hud dan kaum Ad. Nabi Allah Hud dengan kaum Ad. Okey, adakah mereka ini bangsa Arab? Okey, kita bincangkan. Okey. Mengikut kajian yang dibuat oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Beliau baru saja meninggal dunia bulan lepas. Seorang ulama tafsir contemporary yang sangat pakar. Dia ilmu dia standard antarabangsa. So ulama antarabangsa yang telah pun meninggalkan karya-karyanya yang banyak yang buat kajian tentang Al-Quranul Karim. Jadi beliau Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala alaih, beliau mengatakan Ad dan Hud merupakan
daripada bangsa Arab. Maknanya Nabi Allah Hud dengan kaum Ad adalah merupakan kabilah Arab yang pertama, merupakan kabilah Arab. Maksudnya mereka ni adalah kita panggil apa? Maksudnya mereka ni adalah bangsa Arab yang pertama. Kalau ikut Dr. Salah, Nabi Allah Nuh dia bukan daripada kabilah Arab, tetapi kabilah Arab yang pertama yang ada di muka bumi itu adalah kaum Ad dan juga Nabi Allah Hud alaihi wassalatu wassalam. Jadi kalau mereka ini kabilah Arab, okey, apabila mereka ni adalah kabilah Arab, maknanya nama mereka tu nama Arab. Jadi apabila dia nama Arab, dia akan ada kata dasarnya. Maksudnya ada root word yang berbentuk kepada nama. Okey, kata Dr. Salah, kalau Hud, nama Hud, waw dan Hud adalah diambil daripada perkataan al-haudi, minal haudi, al-haudu. Hud ada kalimah Arab daripada al-haudu. Jadi al-haudu ni maknanya apa? Kalau al-haudu maknanya adalah orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang lemah lembut, orang yang tumakninah, iaitu orang yang tenang. Itulah makna al-haudu. Jadi nama Allah, Nabi Allah Hud ini dia adalah orang Arab, maka nama dia berasal diambil daripada al-haudu yang bermaksud taubat kepada Allah dan juga merujuk kepada makna ar-rifqu wa tuma'ninatu wa ta'anni, iaitu yang lemah lembut, orang yang tenang. Itulah Nabi Allah Hud alaihi wassalatu wassalam. Itu kita bincang pada nama. Manakala nama Ad, nama Ad ni banyak kita jumpa diulang oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Okay, kalau nama Ad, dia mustaq, dia diambil daripada perkataan al-audu. Al-audu bermakna ar-ruju'u. Ar-ruju'u bermakna kembali. Jadi nama kaum Ad, kaum Ad tu kaum Nabi Allah Hud. Nama Ad tu diambil daripada perkataan minal audi. Al-audu tu sendiri bermakna ar-ruju', iaitu bermakna kembali. Jelas tak tuan-tuan perempuan? Okey. Jadi kalau adalah yang bertanya, kenapa kaum Ad ini adalah kaum yang kembali? Sedangkan kita tahu kaum Ad ni Allah binasakan. Apa makna kembali? Kalau kita merujuk dalam sejarah, kaum Ad ini adalah kabilah Arab yang pertama yang muncul kembali. Maksudnya mereka wujud, mereka muncul setelah kemusnahan semua manusia ketika mana Allah turunkan taufan dalam kisah Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kita faham tak maksudnya? Maksudnya kita tahu dalam sejarah, siapa yang tidak menaiki bahtera Nabi Allah Nuh, mereka akan mati, binasa. Faham tak maksudnya? Jadi selepas kaum Nabi Allah Nuh itu, maka kembalilah, iaitu muncullah kabilah yang pertama
generasi manusia yang berikutnya itulah dipanggil qabilah, itu dipanggil kaum Ad. Jadi kaum Ad tu adalah kaum yang kembali. Kembali apa? Kembali maksudnya kaum yang muncul selepas umat manusia dimusnahkan oleh Allah selepas taufan. Itu dikaitkan dengan nama Ad. Okey, nak buktikan dengan ayat Quran. Okey, saya tunjukkan. Okey, begini. Kalau tuan-tuan ada Al-Quran, tuan-tuan buka dalam suratul Al-A'raf. Okey, kalau buka dalam suratul Al-A'raf, tuan-tuan baca pada ayat nombor 65 sampai ayat nombor 69. Okey. Dia dalam surah Al-A'raf, mudah je ingat macam ni. Dalam surah Al-A'raf ada kisah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam bermula pada ayat nombor 65 sampai ayat nombor 72. Itu keseluruhan ayat dalam surah Al-A'raf tentang Nabi Allah Hud. Okey. Kalau tuan-tuan baca bermula daripada ayat nombor 65, okey, tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa memang Allah sebut pada ayat nombor 65 tu nama ayat nombor 65 tu Allah memang sebut nama kaum Ad dan nama Hud. Cuma dalam ayat ni saya minta maaf dan nota saya terlepas pandang nak buat ayat nombor 65 tu. Saya terus bawa ayat nombor 69. Dekat sini 69 ni. Sebab tak ayat nombor 69. Sepatutnya elok kalau saya bawa ayat nombor 65. Sebab kalau ayat nombor 65 suratul Al-A'raf, tapi dia muka surat 158. Kalau buka muka surat 158 Al-Quran, tuan-tuan akan jumpa di bawah sekali tu, untuk ayat nombor 65, tuan-tuan akan jumpa Allah menyebut nama Nabi Allah Hud dengan saudara mereka iaitu kaum Ad. Okey. Selepas ayat-ayat tu sampai ayat nombor 69, kita tengok apakah ucapan kata-kata Nabi Allah Hud kepada kaum Ad. Kata-kata ni penting. Kerana ucapan Nabi Allah Hud kepada kaum Ad pada ayat nombor 69 memberikan kita jawapan kaum Ad ini adalah generasi manusia selepas zaman kaum Nabi apa. Jadi kalau kita baca ayat nombor 69, Nabi Allah Hud dia mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. Jumpa tak perkataan khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Nabi Allah Hud alaihi salam dia kata ingatlah, dia kata. Ni nak ingatkan ni, ketika Allah menjadikan kamu ni merujuk kepada kaum Ad sebagai khalifah selepas kaum Nabi Allah Nuh. Maknanya Nabi Allah Hud kata, kamu ni wahai kaum Ad, kamu ni adalah pengganti selepas kaum Nuh. Kita tahu kaum Nabi Allah Nuh yang tidak menaiki bahtera itu telah pun mati, dibinasakan dengan taufan yang besar. Lepas tu Allah Ta'ala hidupkan generasi yang berikutnya. Mereka ni lah yang dipanggil Qabilah Ad. Sebab tu Ad itu merujuk kepada yang kembali muncul selepas kaum Nabi Allah Nuh. Okey, jelas tuan-tuan dan puan? Dapat jawapan dia? Okey. Itu yang pertama. Maknanya yang pertama kita maksudnya mengikut kajian Dr. Salah,
kaum Ad adalah kabilah Arab yang pertama. Nabi Allah Hud adalah nabi yang berbahasa Arab yang pertama muncul di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Mereka ni tinggal dekat mana? Okey. Nama tempat mereka ni ada dalam surah Al-Ahqaf. Saya tidak akan memperincikan tentang perincian lanjut tentang Al-Ahqaf ni. Siapa-siapa yang dah mengikuti modul belajar nama-nama surah, tuan-tuan telah dijelaskan tentang nama surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ni adalah bukit-bukit yang berpasir. Itu Al-Ahqaf. Jadi Al-Ahqaf ni lah merupakan lokasi kaum Ad itu berada. Yang mengikut geografinya, ia terletak di antara Yaman, di antara Oman dan Hadramaut. Kalau kita tengok dalam peta, kita jumpalah. Kan dalam peta tu antara Yaman dengan antara Yaman nak ke Oman. Dekat Rub Al-Khalil tu dan kotak merah tu, itulah kawasannya Al-Ahqaf. Tengok dah satu lagi kan, ada kaum Ad kan. Dia duduk di antara Oman dengan Yaman. Kat situlah Al-Ahqaf kaum Ad. Jadi kalau kita nak buktikan lagi dengan lebih jelas, okey, kita tengok dekat surah Al-Ahqaf tu. Tapi saya tidak akan cerita panjang lebar sebab kita dah jelaskan tentang kenapa pilih nama Al-Ahqaf. Sedangkan Nabi Allah Hud ni, dia kan dah ada satu surah tentang Nabi Allah Hud. Surah apa? Surah Hud kan? Kan dalam Quran ada satu surah selepas surah Nabi Allah Yunus tu kan surah Hud. Pasal Nabi Hud dengan kaum dia Ad. Lepas tu Allah ulang sekali lagi kisah mereka ni dekat surah Al-Ahqaf. Jadi kalau kita baca dekat surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, kalau kita tengok pada ayat nombor 21 ni, memang kita akan jumpa pada muka surat nombor 505, kita akan jumpa nama Ad dekat situ. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dhkur akha Adin. Wadhkur akha Adin idh anzara qaumahu bil ahqaf. Allah kata, dan ingatlah saudara kaum Ad. Saudara kaum Ad ni siapa? Iaitu Nabi Allah Hud ketika dia memberikan peringatan kepada kaumnya yang tinggal di lembah Al-Ahqaf. Jadi itu sedikit sebanyak pengenalan tentang kaum Ad. Okey, nanti kita akan bincangkan lagi. Okey. Yang kedua, isu yang kedua adalah adakah kaum Ad ini adalah kaum yang berbeza dengan gelaran Iram Al-Imad. Tetap pernah dengar tak perkataan Iram Al-Imad? Okey, nak lebih jelas lagi, tengok nota yang saya paparkan ni. Okey, kalau kita rujuk dalam suratul Fajr, suratul Fajr, ayat nombor 6 sampai ayat nombor 8. Muka surat 593 dalam Quran. Betul tak? Muka surat 593 ini adalah suratul Fajr. Okey, betul. Tuan-tuan kalau baca ayat ni, tuan-tuan akan jumpa nama Ad. Jadi kita pun duk fikir, Ad dekat sini Ad yang kaum Nabi Allah Hud ke? Dekat sini kan ayatnya berbunyi. Ayat nombor 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kita jumpa perkataan bi'ad. Kita jumpa Ad. Lepas tu Allah sebut lepas tu Iram dzatil imad. Kita jumpa perkataan Iram. Iram dzatil imad.
Jadi isu yang kita nak bincangkan adalah adakah ad ini berbeza dengan iram? Iram dekat sini apa? Okey. Jadi kita tengok terjemahan dia. Ayat 6 mengatakan, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap kaum Ad? Kaum Ad ini Irama, iaitu penduduk Iram. Iram ni adalah penduduk Iram yang mempunyai al-imad. Al-imad ni adalah tiang-tiang yang tinggi menjulang. Itu dipanggil al-imad. Okey, kita kena bincang dulu. Iram ni apa? Sebab dalam kitab sejarah tentang kisah para nabi ni, ada para ulama, ada penulis mengatakan Iram ni adalah satu bandar, satu tempat yang dia mengatakan dia adalah tempat bagi kaum Ad. Maksudnya mereka kata Iram tu adalah lokasi, dia adalah sebuah negara, sebuah negeri, sebuah kota. Jadi adakah Iram tu bermaksud tempat ataupun maksudnya apa? Mengikut kajian Dr. Salah, Iram ni dia bukan sebuah tempat, dia bukanlah lokasi mana-mana negara. Tapi Iram dekat situ, kata beliau adalah nama ataupun gelaran. Sekejap. Yang saya nak sebab dengar ada suara berbunyi. Okey, tak apa, saya kontrol sekejap. Okey. Jadi, tuan-tuan pernah dengar tak Iram ni dikatakan dia adalah nama bandar yang didiami oleh kaum Ad. Sedangkan kita jumpa maklumat kaum Ad, dia duduk dekat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Tapi Iram ni dikatakan ia adalah bandar yang dihuni oleh kaum Ad. Adakah ia merujuk kepada tempat? Menurut kajian Dr. Salah, Iram ni dia bukan nama tempat. Iram ni adalah nama lain, gelaran lain bagi kaum Ad. Sebab tu dalam terjemahan kita ditulis penduduk Iram. Penduduk Iram adalah gelaran lain bagi kaum Ad. Nama yang popular adalah Ad. Tetapi sebenarnya mereka ini ada gelaran lain yang dipanggil Iram. Jadi kata Dr. Salah, dia kata Iram ini dia adalah nama nenek moyang, maksudnya generasi nenek moyang, sebab tu mereka dinamakan Iram. Nama lain dia Iram. Jadi mudah dia macam ni. Ad Iram. Dia panggil kaum Ad Iram. Maknanya Ad gelaran lain adalah penduduk Iram. Iram tu adalah gelaran lain. Ad Iram. Dia panggil macam Ad Iram. Bukan Iram tu adalah lokasi. Tetapi dia adalah gelaran bagi kabilah Ad. Jadi kalau kata Ad itu siapa? Ad itu adalah kaum Iram. Okey, jelas dekat situ. Okey. Sebelum kita lanjutkan, saya terangkan sikit ada maklumat dekat sini. Okey. Kaum Ad ni, tuan-tuan dan puan-puan, mereka ni sangat kuat. Okey, tuan-tuan kena ingat ya, bahawa modul yang kita bentang pada malam ni bukan nak belajar keseluruhan cerita kaum Ad, bukan. Kita cuma nak pilih beberapa fakta yang terbuka lagi kepada perbincangan. Jadi kaum Ad ni memang kaum yang sangat kuat. Mereka ni, kekuatan mereka boleh membina tiang-tiang. Imad ni tiang. Tuan-tuan, orang Arab dulu, dia suka pasang canvas, canvas macam kemah besar tu kan. Kemah tu kita kan tahu kan, Arab kan suka pasang kemah. Jadi tiang-tiang kemah tu
tinggi tuan-tuan, dia punya tiang dia. Jadi kita tengok kan, kita tengok orang pasang canvas kan, dia kan orang guna tiang. Jadi dia boleh buatkan tiang-tiang tu tinggi untuk kemah tu menjadi tinggi, luas kemah tu. Kenapa? Kerana mereka mempunyai iman, iaitu tiang-tiang dia. Inilah kaum Ad, ataupun mereka digelar dengan Iram, yang mempunyai tiang-tiang. Tiang-tiang dia punya besar. Dekat ayat lepas dia tu dia bagi tahu, allazi lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah lagi dibangunkan seperti itu di tempat-tempat yang lain. Maksud dia pada zaman tu tak ada orang yang boleh buat tiang, mendirikan tiang seperti mana kaum Iram, seperti mana kaum Ad itu buat. Okey, itu masuk al-iman. Jelas tuan-tuan perempuan? Okey. Jadi kita teruskan lagi perbincangan kita lagi. Okey. Saya nukilkan bukti bahawa kuatnya kaum Ad ni. Sebab tu kaum Ad ni dia terkenal dengan kekuatan. Nanti kita akan tengok ayat Quran yang lain. Kalau kita tengok dalam ayat surah Asy-Syu'ara, ayat 120, dalam ni saya letak 124 kan. Sebenarnya kalau dia ada panjang, dalam surah Asy-Syu'ara, kisah kaum Ad ni dia ada banyak ayat. Tapi kalau nak ditengok ayat terus berkenaan dengan kekuatan mereka, boleh tengok pada ayat 128 dengan 129. Ayat dia yang Nabi Allah tegur dia orang. Sebab apa? Sebab kaum Ad ni mereka sombong, mentang-mentang dia gagah, dia kuat. Nabi Allah tegur mereka. Mereka ni punya kuat kan, tak ada kerja apa, dia buat apa tau. Kita tengok Quran kata apa. Nabi Allah dia menegur, dia kata apa? Atabanuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Dia kata, patut ke kamu nak mendirikan bangunan-bangunan yang tersergam pada setiap tempat yang tinggi tanpa tujuan? Diorang ni dia boleh buat bangunan baik. Kita bayangkan ya, zaman dulu kan mana ada peralatan apa yang kita kata nak guna mesin ke, nak guna crane ke apa, tapi dia boleh buat bangunan-bangunan tinggi tu. Lepas tu Nabi Allah tegur mereka. Watattakhiduna masani' la'allakum takhludun. Nabi Allah tegur. Dan kamu bersusah payah mendirikan tembok-tembok yang kukuh dengan harapan kamu boleh hidup kekal selama-lamanya. Jadi Nabi Allah tegurlah kaum Ad ni. Korang ni tak ada kerja lain ke? Duk buat bangunan tinggi ni tanpa tujuan nak buat apa? Macam zaman sekarang pun macam tu juga. Nak lawan siapa bangunan yang paling tinggi dalam dunia. Ya, kalau dia gunalah duit tu bagi kepada orang-orang miskin, Allah, cukup bertahun-tahun. Ini perangai kaum Ad dulu. Saya nak menunjukkan bukti bahawa kalau dia boleh buat bangunan yang tersergam tinggi, macam mana kalau mereka nak mendirikan kemah dengan tiang? Tentulah tiang tu sangat mudah bagi mereka. Itu yang dipanggil kaum Ad adalah kaum Iram yang mempunyai kepakaran dari sudut tiang-tiang yang tinggi. Okey, jelas tentang maklumat ini. Kita terus kepada kemusykilan yang ketiga. Okey, setakat ni tuan-tuan ada soalan tak? Kemusykilan yang pertama dengan kemusykilan yang kedua. Saya sangat mengalu-alukan perbincangan, diskusi, dua hala maklumat yang tuan-tuan pernah ikuti, pernah belajar, pernah baca tentang kaum Ad ini. Adakah ada persamaan seperti mana yang saya sampaikan melalui kajian Dr. Salah, ataupun ada persamaan, ataupun baru kali pertama dengar? Ustaz, ya, silakan. Sebelum ni macam Ustaz sebut tadi, dia menggunakan canvas kan, tetapi dalam
dalam imajinasi saya yang sebelum ni yang saya dengar, dia bukannya canvas ataupun macam kemah, tetapi adalah dalam imajinasi saya lah, mungkinkah saya tersilap kan, dia adalah bangunan-bangunan yang tersergam besar. Maknanya it is not canvas lah, maknanya it is bangunan, I mean it's a real building lah. Macam mana ke saya yang silap dalam imajinasi saya? Okey, dia boleh juga dikaitkan, kata Dr. Salah, kemungkinan dia macam tiang-tiang kita nak bina bangunan-bangunan tu. Tiang-tiang kan kalau kita nak buat rumah kan perlu ada tiang. Ya. Jadi itu yang boleh dikaitkan dengan iman. Sama ada dia adalah tiang-tiang untuk buat rumah, perlukan kan. Kalau kita buat satu bangunan kan kita perlu tiang. Adakah itu dimasukkan iman? Dia kata boleh jadi juga yang tiang yang letak di tengah-tengah sekali. Boleh. Jadi dia adalah tiang, tapi tiang-tiang tu dia tinggi. Tiang dia tu tinggi, menjulang naik ke langit dia punya tiang dia. Boleh lah tu. Okey. Benar lah tu. Ya. Ustaz? Okey. Ya. Ustaz cakap apa ni, kaum yang Aid ni, kaum khalifah selepas kaum Nuh kan? Ya. Jadi kalau kaum Nuh, jadi yang daripada kapal hari itulah kan, yang mana yang daripada kapal itulah. Tapi bukan daripada kapal tu semua yang beriman ke Ustaz? Kenapa tiba-tiba Aid ni jadi macam okey. Dia beriman tu bukan kalaulah contoh kan. Dia mudah je. Kalau kaum kalau generasi kaum Nuh itu semua beriman, kenapa sampai adanya orang Arab musyrikin tu kan tak beriman, betul tak? Ini bermakna apabila kaum ni makin besar, makin luas, maka akan ada orang-orang yang jauh dengan Allah. Itu yang Allah hantar Rasul. Muncul satu generasi, hantar Rasul, musnahkan. Muncul balik generasi zuriat akan datang, kafir balik, hantar lagi Rasul. Macam itulah setiap generasi by generasi. Tapi memang betul, memang kita dah belajar, memang yang naik kapal Nabi Allah Nuh tu mereka lah orang yang generasi yang beriman. Tetapi tidak semua generasi yang mereka lahirkan itu adalah yang beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Sebab kan kapal tu dia bawa kan. Jadi generasi yang muncul tu, generasi berkembang, akhirnya mereka ini ada yang kufur kepada Allah. Seperti mana kita cerita generasi anak kaum Nabi Allah Adam. Okey, wallahu ta'ala alam. Itu kan persoalannya. Betul Ustaz, terima kasih. Okey. Faham ya? Dia soalannya macam dia mudah je kita faham. Macam contoh generasi nenek moyang kita kan. Nenek moyang kita tu orang yang baik-baik je. Betul tak? Naik generasi moden ni, dah berbeza dah. Dulu generasi nenek moyang kita alim ulama, orang-orang soleh, betul tak? Tapi naik generasi 100 tahun selepas tu dan sebagainya, dah muncul generasi-generasi yang berbeza sangat dengan nenek moyang mereka. Itulah yang boleh kita kaitkan seperti mana kaum Ad. Sebab pada fasa zaman kaum Nuh tu, tentulah Nabi Allah Nuh pun dah tak ada. Betul tak? Maknanya belum ada nabi lain lagi. Jadi generasi itu bertambah. Itu yang munculnya tadi itu. Allah hantar pula Rasul namanya Hud. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada pertanyaan lain? Ustaz, dalam chat ada soalan. Dalam chat ada soalan. Kaum Ad ini adakah generasi selepas kerajaan Ratu Balqis di Yaman? Kalau Ratu Balqis dekat Yaman, zaman Ratu Balqis Sabak tu, dia zaman Nabi Allah Sulaiman.
Betul tak? Dia zaman Nabi Allah Sulaiman. Jadi bukan. Pertama dari sudut dalil Quran dan hadis memang tak ada dah cerita. Wallahu a'lam. Tapi dari sudut sejarah zaman kalau kita kata adakah kaum Ad ini generasi selepas kerajaan Katu Balqis di Yaman, jawapan dia kita kena tengok dulu. Kaum Balqis di Yaman ni dia zaman siapa? Dia kan zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan Nabi Allah Sulaiman ni dia adalah rasul yang datang selepas zaman Nabi Allah apa? Dia di zaman siapa? Dia zaman bapa dia kan? Zaman Nabi Daud. Dia macam ni. Dalam sejarah sekejapnya. Dia kan kita belajar. Masa Daud ada Sulaiman. Mudah dia, Nabi Allah Sulaiman dia muncul selepas zaman Nabi Allah Musa. Jadi sebelum zaman Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, adanya zaman Nabi Allah Yusuf. Sebelum zaman Nabi Allah Yusuf, ada zaman Nabi Allah Yaqub. Yaqub Yusuf tu macam dekat-dekatlah zaman dia. Sebelum kisah Nabi Allah Yusuf, sebelum kisah Nabi Allah Yaqub, kita tahu kan kisah siapa? Kisah zaman Nabi Allah Ishaq. Dekat situ juga dikaitkan dengan kisah Nabi Allah apa? Dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim. Sebelum zaman Nabi Ibrahim, Nabi Allah Saleh. Sebelum Nabi Saleh, baru masuk Hud. Maknanya jawapannya dari sudut sejarah tidak benar. Kerana Ratu Balqis di Yaman ni dia adalah pada zaman Sulaiman. Jauh sangat dah. Tetapi kaum Ad ni dia adalah generasi yang terlepas zaman Nabi Allah Nuh. Sebab itu kalau ikut kajian Dr. Salah, beliau mengatakan kalau ikut susunan Rasul, kalau ikut beliau memegang kepada lepas Nabi Allah Adam adalah Nabi Allah Nuh. Lepas Nuh, barulah Nabi Allah Hud alaihi wassalatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Itu jawapan dia. Okey. Ada soalan lain sebelum kita teruskan? Okey. Kemusykilan yang ketiga ni, ada dapatan mengatakan kaum Ad ni dia ada dua generasi. Pendapat ni kuat tau. Dia ada hujah dia. Dua generasi tu maksud dia, generasi yang pertama Allah berikan mereka azab. Lepas tu muncul pula generasi yang kedua, Allah azab juga generasi kedua tu. Adakah ada dua generasi bagi kaum Ad? Sebab kita tahu kan apabila Allah binasakan, habis semua. So generasi tu macam dah pupus, mati terus. Kalau macam kaum Nabi Allah Nuh, dia ada lagi yang naik kapal tu. Betul, dia naik dia berkembang. Jadi adakah benar kaum Ad ini dia ada dua generasi? Okey, jawapan kita tengok dulu pendapat yang kata ada dua generasi. Ulama yang kata macam tu kuat dia, seperti mana Ibnu Kathir rahimahullah dia sebut maklumat tu dalam Qasasul Anbiya. Cuma kita tengok apa hujah balas Dr. Salah kepada pendapat yang mengatakan ada dua generasi tadi. Okey, begini. Hujah pertama, yang ni kita tengok dulu pendapat yang kata ada dua generasi. Tuan-tuan pernah dengar macam tu tak? Ataupun tuan-tuan dengar macam mana? Selama ni tuan-tuan belajar kisah para nabi ni, pernah dengar tak kaum Ad ni dia ada dua generasi? Tak pernah dengar? Tak pernah, Ustaz. Oh, tak pernah dengar. Kalau tak pernah dengar, tak payahlah cerita. Sebab tak pernah dengar. Okey. Kalau kita buka, sebab rujukan utama kita, orang banyak rujuk Ibnu Kathir dalam Qasasul Al-Anbiya.
Okey, kita yang datang kemudian ada banyak orang buat kajian kan. Jadi kita tengok dulu pendapat kata generasi. Ulama yang kata ada 2 generasi ni, hujah mereka mengatakan kalau kita baca ayat Quran, tengok ayat Quran ni, surah An-Najmi ayat 50 sampai 53, tapi saya ambil sampai 51 saja. Kalau kita baca dekat ayat 50, jumpa tak nama Ad? Allah kata wa annahu ahlaka adanil ula adanil ula. Kan? Bacaan dia kan? Tengok. Jumpa tak? Nampak tak kaum Ad? Lepas tu sebut al-ula. Dia kata, dan bahawa sesungguhnya dialah yang membinasakan kaum Ad yang pertama. Sebab dia ada istilah kaum Ad yang pertama. Sebab itu para ulama kata, oh kaum Ad ni dia ada 2 generasi lah. So generasi yang pertama ni siapa? Dia kata generasi yang pertama ni adalah generasi yang diazab dengan suara yang kuat. Macam ni. Kaum Ad dalam Quran dia ada 2 bentuk azab. Okey, pendapat pertama kata ada 2 jenis azab kaum Ad ni. Maknanya 2 azab tu bukan ditujukan kepada satu generasi, tapi kepada 2 generasi. Alasan mereka lain, mereka kata sebab ayat Quran kata ada 2 azab. Nanti saya akan tunjukkan 2 azab tu. Lepas tu mereka berdalilkan ayat ni. Sebab yang dikata sesungguhnya dialah yang membinasakan kaum Ad yang pertama. Sebab ada perkataan kaum Ad yang pertama. Alasan mereka. Maknanya kalau ada generasi yang pertama, tentu ada generasi yang berikutnya. Kalau tak ada generasi berikutnya, kenapa Allah nak kata yang pertama? Itu alasan pertama. Okay, jangan tuan-puan ya. Okay, jangan pening-pening. Tapi pening ni ada kala bagus. Dia ada peningkatan. Berfikir. Dia kalau orang belajar tadabbur, dia akan jadi pandai. Sebab tu nak pandai ni, study Quran. Belajar ilmu Quran. Kita akan jadi pandai. Sebab kita kena banyak berfikir. Cuma sebab kejap tuan-tuan, saya nak ambil charger sekejap. Boleh tak? Kejap.
Okey. Maaf tuan-puan ya, saya mencari charger bateri saya kat mana pula saya misplace ni. Orang lelaki ni selalu macam ni lah, letak je, cari pun dah tak jumpa dah. Okey. Tuan-tuan boleh dengar suara saya? Boleh Ustaz. Okey. Kalau terputus ni, anggaplah tamat Sebab saya Kalau bateri sayang ni saya... Ustaz. Tak apa, perlahan sebab saya misplace sebenarnya. Saya tak ingat saya letak di mana. Sekejap, bateri saya tahan. Okey, ada lagi masa 20 minit insya-Allah. Doa. Okey. Banyakkan doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okey. Kita kembali pada yang tadi. Okey ya. Bismillah. Okey. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey, tadi kita sebut bahawasanya pendapat ulama mengatakan mereka berhujahkan dengan suratul Najmi ayat 50 menyebutkan ada kaum Ad yang pertama. Kenapa Allah perlu sebut yang pertama? Menunjukkan bahawa akan adanya kaum Ad yang kedua. Okey, hujah mereka yang kedua, mereka berdalilkan tentang ni. Mereka guna dalil ni. Mereka guna dalil ada dua azab. Okey, azab pertama, kalau tuan-tuan tengok dekat suratul Mu'minun ayat nombor 41, tuan-tuan kena tengok dalam suratul Mu'minun tu pada ayat-ayat yang awal. Ayat awal tu maksud dia macam ni. Dalam suratul Mu'minun, ulama mengatakan ayat 31, dia kisah kaum Nabi Allah Hud ni ya, dalam surah Al-Mu'minun bermula daripada ayat nombor 31 sampai ayat nombor 44. Okey, dalam surah Al-Mu'minun kisah Nabi Allah Hud ini dikatakan dia bermula ayat nombor 31 sampai ayat nombor 44. Kenapa para ulama kata dalam suratul Mu'minun bermula ayat 31 sampai 41 ni kisah kaum Hud? Kerana kisah Nabi Allah Nuh, Allah cerita dulu mula-mula. Maksudnya dari sudut susunan ya, susunan cerita dalam surah Al-Mu'minun pada ayat nombor 23, ayat 23 Al-Mu'minun sampai ayat nombor 30 tentang Nabi Allah Nuh. Jadi kalau selepas Nuh adalah zaman Nabi Allah Hud. Sebab itu para ulama mengatakan bermula ayat 31 suratul Mu'minun cerita tentang Nabi Allah Hud. Walaupun dalam ayat 31 sampai ayat nombor 44 tak ada pun nama Nabi Allah Hud. Tapi kita peganglah, ada pendapat mengatakan ia Nabi Allah Hud. Sebab apa? Sebab selepas kisah Nabi Nuh, kisah Nabi apa lagi? Maka Nabi paling dekat tentu Nabi Hud. Okey. Pada ayat nombor 41, okey, Allah Ta'ala menyebut tentang azab fa'akhadathumus sayhatu bil haqq. Kita akan jumpa pada ayat tu Allah mengatakan, tulisan tu saya dah kuningkan. Allah kata akhirnya mereka dibinasakan oleh pekikan suara yang kuat. Okey, itu pekikan suara. Okey. Kita kan sedia maklum ada azab kaum Allah hantar dengan suara yang kuat. Ingat tak dalam surah apa yang Allah bagi azab? Satu kampung tu, satu kota tu Allah hantar azab suara yang kuat. Lepas suara kuat tu, mati semua orang. Ingat tak dalam kisah apa? Paling mudah dalam surah Yasin. Ingat tak dalam kisah surah Yasin? Yang kisah satu kota, Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah. Masih ingat? Dia bermula pada ayat nombor 13 yang Allah cerita tentang Allah hantar 3 rasul. Mereka tak nak dengar degil. Ayat nombor 29 kan Allah Ta'ala kata in kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum khamidun. Kita baca ayat tu kan dalam surah Yasin ayat nombor 29,
Apabila penduduk kampung tu Allah hantar 3 rasul, mereka degil keras kepala, akhirnya Allah Ta'ala binasakan mereka hanya dengan satu tiupan suara yang kuat saja. Habis mereka mati. Jadi berdasarkan ayat ni, kaum Ad ini mereka dapat pekikan suara yang kuat. Okey, suara yang kuat. Lepas tu kalau baca surah lain pula, macam suratul Zariyat. Suratul Zariyat ayat 41 sampai 42, Allah sebut azab lain pula. Azab apa? Wa fi 'adin. Dekat sini jelas-jelas nama Ad. Wa fi 'adin idza arsalna 'alaihimur rihul 'aqim. Pada kisah kaum Ad, ketika kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang berbinasakan. Jadi kalau kita gabung surah Al-Zariyat ayat 41-42 dengan suratul Mu'minun ayat nombor 41 Al-Mu'minun, kita dapati macam ada 2 jenis azab Allah bagi dekat kaum Ad ni. Satu azab perkikan suara yang kuat, satu lagi angin rih al-aqim, angin ribut membinasakan. Jadi para ulama mengatakan kalau macam tu, kalau ada 2 azab, bermakna ada 2 generasi lah. Generasi yang pertama, dia kata generasi kaum Ad yang pertama tu yang dapat azab berbentuk pekikan suara yang kuat. Mereka kata generasi kaum Ad yang kedua adalah generasi yang mendapat azab yang berbentuk angin ribut yang berbinasakan. Logik tak tuan-tuan dan puan-puan? Kuat tak pendapat tu? Ya, ya. Kuatlah kan? Iyalah. Kan, betul tak? Tetapi kita belum dengar lagi apakah ulasan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi pula. Kalau menurut Dr. Salah, dia kata enggak begitu Bu, dia kata. Bukan begitu Bu, dia kata. Dah. Alamak, Ustaz terputus ke Ustaz?
Assalamualaikum. Tuan boleh dengar tak suara saya? Dengar Ustaz. Boleh Ustaz, boleh. Okey, sekejap ya. Saya pakai satu lagi laptop ni. Saya rasa tertinggal saya punya charger di mana-mana tempat. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, cuma notanya nota saya minta tuan-tuan rujuk. Saya tak dapat nak paparkan, tapi saya sebutlah. Boleh tuan-puan boleh dengar Boleh kita dengar je Ustaz. Okey, kita dah dengar ya. Sayang juga untuk diberhentikan. Okey. Ustaz sebut je kita dengar. Allah, cuba nota. Okey. Jadi tadi alasan Dr. Salah Al-Fatah Al-Khalidi, beliau mengatakan bahawa alasan pertama dia kata kalau berhujahkan kata adanya perkataan kaum Ad yang pertama, dia kata, okey, dia bagi alasan. Alasan pertama dia kata, kalau kita baca dalam surah Al-Fajr, kita baca surah Al-Fajr tadi kan, yang iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Okey, kalau kita baca pada ayat nombor 8, Allah mengatakan bahawasanya tiang-tiang yang mereka bangunkan itu tidak ada contoh pada zaman itu. Dia kata, tidak ada contoh pada zaman itu. Jadi, perkataan di zaman itu tak ada contoh lain di zaman itu menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada kaum Ad yang mana? Tentulah kaum Ad yang pertama. Okey. Sekejap kena kontrol sikit suara ni sekejap. Okey. Rasa tak seronok kalau tak bentangkan nota tadi tu. Betul. Dia jadi tak sah pula. Okey. Kalau kita baca dalam suratul Fussilat, okey, kita baca dalam suratul Fussilat macam ni. Kata Dr. Salah, ayat surah Fajr tadi kata tidak ada yang sama pada zaman itu. Pada mana zaman? Zaman tu kalau kita kata kaum Ad tu, kalau kita kata kaum Ad itu ada dua batch, ada dua generasi. Kenapa ayat tu kata dekat maksudnya macam ni. Saya ulang balik semula. Okey, suratul Fajr ayat nombor 7. Ayat nombor 8 kan. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad tu menunjukkan kaum Ad yang generasi satu tu. Okey, generasi satu. Bukan saya Salah ni dia nak kata dia menyokong kepada pendapat kata kaum Ad tu ada dua generasi. Tapi dia kata ayat tu menunjukkan bahawa kaum Ad yang pertama dalam kekuatan membina tiang-tiang tu. Dia bawa dalil lain yang menguatkan tentang tak ada generasi kedua. Dia bawa suratul Fussilat ayat nombor 15. Kalau tuan-tuan baca surah Fussilat ayat nombor ayat nombor 15. Tuan-tuan akan jumpa yang kaum Ad ni mereka cakap macam ni. Mereka cakap siapa lagi yang kuat daripada kami? Dia kata, man asyaddu minna quwwatan. Dia kata, siapa lagi yang paling kuat daripada kami? Maksudnya adalah begini. Kita tahu, kalau ada dua generasi kaum Ad, Nabi dia siapa kalau generasi kedua tu? Nabi dia siapa agak-agak? Maksudnya kan, kalau kita kata okey, kalau ada dua generasi kaum Ad, Nabi dia siapa?
Saya tutup suara. Soleh. Ha? Nabi Soleh. Nabi Soleh sebab Hud Soleh. betul, tapi sekarang nama Ad, kaum Ad. Dalam Quran katakan Allah hantar dekat kaum Ad itu saudara mereka Nabi Hud, betul tak? Maknanya seolah-olah pendapat yang kata kaum Ad tu ada 2 generasi, mereka hidup dengan zaman Nabi Allah Hud lah. Sebab Nabi Allah Hud yang Nabi kepada kaum Ad, faham tak maksudnya? Contohnya macam Nabi Allah Hud tu seolah-olah macam dia hidup pada 2 zaman. Okey, macam tu. Sebab kalau pegang Ad tu ada 2 generasi. Sebab kaum Ad, Nabi Hud je. Tak ada Nabi lain dah. Kalau Saleh, kaum Thamud. Okey. Jadi, kata Rasulullah, okey dia kata, kalaulah 2 generasi pada satu Nabi kaum Ad, okey, pada generasi Nabi kaum Ad, Nabi Allah Saleh, jadi waktu yang Nabi Allah Hud tegur. Ingat tak tadi yang kita bawakan contoh dalam surah Syu'ara tadi, ayat 126 yang Nabi Allah Hud tegur. Korang ni tak ada kerja lain ke? Kenapa duk buat bangunan yang tinggi macam tu? Dia kata, kan? Korang buat bangunan tanpa tujuan. Dia kata. Jelas tak, faham tak tadi tu? Lepas tu kan, kalau kita baca pada ayat yang sebelum tadi, Fussilat, dia kata, siapa lagi yang kuat dari kami, Hud? Siapa dia? Bermakna, kalau ada orang lain yang kuat, maksudnya, ayat tu kata, macam ni. Ayat tu kata, berbunyi, siapa lagi ada kaum yang kuat daripada kami. Jadi, kalau ada 2 generasi, bermakna kaum Ad yang kedua tu kuat ke tak kuat? Sedangkan memang Quran kata kaum Ad tu kaum yang kuat. Jadi maksudnya tak kenalah untuk mengatakan kaum Ad Dia ni ada 2 ada. generasi. Sebab kaum Ad, sebab dalam ayat surah Fussilat kata, siapa lagi yang lebih kuat daripada kami? Maknanya tak ada dah kaum Ad yang lain dah. Kaum tu je lah. Okey. Lepas tu, alasan yang kedua, kata Dr. Salah, dia kata tidak semestinya, kalau ada disebut kaum yang pertama, Ad yang pertama, bermakna perlu ada kaum yang kedua. Kerana dalam bahasa Arab, perkataan al-ula, dia tak ada ejaan yang berikutnya. Kalau dia kata, kalau ada wahidun, maybe ada 2, 3. Tapi al-ula ni dia tak ada. Dia bukan dikira dari sudut ada bilangan. Ada al-ula, lepas tu ada al-thaniyah, itu tak ada. Dia kata, itu dari sudut penggunaan bahasa Arab. Lepas tu, kata Dr. Salah, dia kata al-ula dekat situ bukanlah maksudnya yang pertama, kaum Ad yang pertama tu bukan nak kata pertama dari sudut 2 generasi, tapi pertama tu merujuk dari sudut yang pertama kuat. Kaum Ad ni kaum pertama yang gagah. Maksudnya macam tu. Bukan kaum pertama, kaum Ad tu ada yang kedua. Bukan. Kaum Ad yang pertama tu, dia kata kaum Ad yang pertama kuat dalam sejarah. Itulah maksud dia. Boleh faham tak maksudnya? Jadi pertama tu bukan menunjuk ada kaum Ad kedua. Tapi pertama tu menunjuk dari sudut kekuatan. Yang pertama. Maknanya generasi yang kuat yang pertama adalah kaum Ad itu. Jadi Ad yang pertama tadi, maknanya Ad yang mempunyai kekuatan yang pertama. Itulah ulatan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Cuma kalau saya boleh bentangkan lagi dengan nota tu akan lebih nampak lagi. Tapi tak apalah. Ya, Allah rezekikan kita terputus sekejap tadi ada gangguan. InsyaAllah nanti kita akan
sambunglah pada minggu yang berikutnya nanti insya-Allah. Nanti saya akan Boleh bentangkan faham semua Ustaz. belajar, okey, supaya Boleh faham. supaya kita dapat lebih jelas. Kalau ikutkan saya nak bentang yang keempat, tapi tak apa, kita bentang nanti minggu bukan minggu depan. 2 minggu lagi, maksudnya pada bulan 3 hari Isnin yang pertama, nanti kita bincang isu yang keempat dan isu yang kelima. Tapi sebelum tu saya ulang balik nanti yang ketiga, saya akan tunjukkan dia punya diagram. Sebab dekat dalam nota PowerPoint tu saya dah tunjukkan dia punya infografik dia lebih jelas, lebih nampak. Dia kalau sekadar verbal saja ni dia kadang-kadang dia kurang efektif. Bagi saya lah, ada setengah orang cukup dengan cakap secara lisan tanpa perlu paparkan nota. Tapi bagi saya, peribadi saya, kalau kita bercakap secara verbal, lisan, lepas tu kita ada nota rujukan, kita guna pula PowerPoint, menggunakan infografik, menggunakan carta alif, dia lebih cepat nak membawa kepada kefahaman. Jadi saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan kerana saya tak dapat nak berkongsi nota pada petang ni kerana dia berada dalam laptop saya yang saya bentang tadi tu. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan pada hari yang berikutnya. Okay, ada apa-apa persoalan tak nak tanya tentang apa yang kita bincang pada malam ni? Ustaz, kalau tadi katakan azabnya ada dua, satu petikan suara, satu lagi yang angin ribut tadi kan. Jadi untuk kaum yang sama, kaum Ad. Jadi kalau macam dikata dibinasakan, maksudnya kaum Ad tu dia menghadapi dua-dua azab ni lah. Maksud dia nak kata apa? Nak kata? Saya kata memang katakan kaumnya memang satu je lah kan, kaum Ad. Dia dah dibinasakan, maksudnya masih ada kaum Ad yang lain yang buat untuk sakit, untuk azab yang lagi satu lah. Kaum Ad juga. Okey, kalau ikut Dato' Salah, beliau tidak bersetuju kaum Ad tu ada dua generasi. Kaum Ad ni dia ada satu saja generasi. Kalau orang kata pula macam mana pula dengan dua azab? Okey. Kata Dato' Salah, azab ni Allah datangkan kepada satu kaum dalam tidak semestinya azab tu mesti satu. Jadi kata Dato' Salah, azab yang Allah hantar kepada kaum Ad ni ada dua peringkat. Macam itulah saya imagine kan Ustaz. Peringkat pertama Allah datangkan dulu pekikan suara yang kuat. Kemudian angin ya. Lepas pekikan suara yang kuat, baru Allah datang peringkat yang kedua, angin yang kita panggil kuat. Angin yang tadi, angin yang membinasakan. Maksudnya kaum Ad ini dia dapat dua peringkat azab. Dua musibah lah. Ya, dia dapat dua azab tu. Okey. Jadi kalau kita nak jelas lagi, macam kita belajar kisah kaum Lut kan? Kisah kaum Nabi Allah Lut, dia dapat azab yang macam mana? Satu azab saja ke? Kan dia dapat azab mula-mula mata dibutakan. Lepas tu ada angin yang hantar batu-batu yang dibakar. Masih ingat tak? Batu-batu yang bertanda, lepas tu diterbalikkan pula tempat mereka. Jadi itulah menunjukkan bahawa ikut kajian Dato' Salah, dia kata pendapat yang terpilih, dia kata kaum Ad ni dia ada satu batch saja, satu generasi saja, tak ada yang kedua. Sebab apa? Kalau ada yang kedua kan, dia mudah je kalau kita nak jawab. Kalau kita nak jawab secara jawapan lain. Kaum yang kedua tu duduk kat mana pula? Mana lokasi dia? Sedangkan kita tahu kaum Ad duduk di Al-Ahqaf. Jadi yang kedua tu duduk kat mana? Itu pun sudah tak ada jawapan. Okey Ustaz. Okey, okey. Jadi jawapan dia, azab tu Allah Ta'ala datangkan bagi kaum Ad ini dengan dua marhalah. Ada marhalatain, ada dua marhalah. Marhalah pertama, peringkat pertama, as-sayhatu, angin yang kuat seperti mana suratul Mu'minun ayat 41, dan marhalah yang kedua Allah hantar angin yang membinasakan. Berapa lama angin tu datang?
Ini kita akan bincangkan nanti pada kemuskilan yang keempat dan yang kelima pada minggu pertama pada bulan yang ketiga, insya-Allah. Okey, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Ustaz, kalau kata Ya. dua generasi tu, Ya. maksudnya misal kata masa tu mak bapak tu lah, lepas tu dia ada anak, cucu, cicit tu kira generasi lah kan? Ke macam mana? Okey, dia sebab nama kaum tu. Sebab dia kan kaum Ad. Kalau dia anak dan bapa pun dia masih kaum lagi. Sebab apabila sebut kaum, dia akan merujuk kepada siapa rasulnya. Jadi itulah isunya. Sebab dalam Quran Allah memang hantar Allah memang sebut kaum Ad, nama rasul mereka, saudara mereka adalah Hud. Jadi kalaulah ada dua generasi seperti kita kata tadi, rasul mereka siapa? Sebab kalau kita baca pada teks Al-Quran, rasul Nabi Allah Hud, dia tegur tentang mereka ni menggunakan kekuatan tanpa faedah. Sedangkan kita tahu kaum Ad yang pertama memang kuat. Jadi di mana teguran kaum Nabi Allah Hud kepada kaum kedua? Tak ada pun sebenarnya. Dia hanya berdasarkan kepada interpretasi. Tapi tuan-tuan janganlah besarkan isu ni sehingga boleh merosakkan akidah ke, tak ada. Dia cuma nak, sebab tu kita kata Pandangan. Dia adalah kajian daripada Pandangan. Dr. Salah. Lepas tu kalau tuan-tuan boleh ikut Kalau ikut pandangan Ustaz, Ustaz pegang Ustaz lebih berat ke pandangan yang pertama ke kedua? Kalau ikut kan Nak tanya saya pandangan pegang Ustaz. kepada Dr. Salah. Yang kedua. Yang kedua. Okey. Pendapat yang kedua. Tapi dia khilaf Ya, lah. Dia tak perlu kita ni. Dia kalau kita belajar kisah para nabi, yang pentingnya adalah pada ibrahnya, pada pengajarannya. Itu saja. Allahu ta'ala alam. Baik. Kita tak ada soalan lain. Kita berhenti di sini. Saya mohon maaf ya banyak-banyak pada tuan perempuan kerana saya ada banyak gangguan pada malam ni. Jadi insya-Allah nanti kita ulang semula yang kita ada gangguan tadi tu pada kelas yang akan datang pada siri yang ke-13 insya-Allah. Tak apa Ustaz, banyak juga dapat kami ilmu malam ni. Okey, tak apa. Semua tu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa antum Terima kasih, Ustaz. fajazakumullahu Assalamualaikum. khairan.